Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi untuk yang hadir pada saat ini bersama kita, ataupun teman-teman dimanapun berada yang bisa mengikuti Zoom pada hari ini, selamat pagi ya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak teduh sejenak ya. 我们要开始今天我们联合崇拜会，请大家安静，我们要开始我们今天的崇拜会。Di dalam Mazmur 68 ayat 33 sampai ke 34 mengatakan, hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia mendengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. 世上的列国呀，你们要向上帝歌唱，愿你们歌颂主，歌颂那自古驾行在主天以上的主，他发出声音，是巨大的声音。阿min. 我们要唱诗, kita akan nyanyikan satu lagu di dalam PPK nomor 65. Kita bangkit berdiri ya. Kita akan masuk di dalam doa. Kita tetap berdiri ya.
Tuhan, Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali dikumpulkan bersama ya Tuhan. Kami tahu Tuhan di luar sana masih banyak juga orang yang sedang menghadapi berbagai masalah, penyakit dan juga kesulitan ekonomi. Tapi kami mengucap syukur Tuhan tetap menyertai di dalam kehidupan kami. Dan untuk teman-teman kami juga, saudara kami, mereka boleh mempersiapkan untuk merayakan hari Idul Fitri. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mulai ibadah kami. Kami berdoa, biarlah Engkau sertai pimpin ibadah ini boleh berjalan dari mula hingga pada penghabisannya. Kami menyerahkan juga untuk penginjil Aisyah yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga Pak Ferdi yang akan menerjemahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk bersyukur paduan suara sahabat yang akan mempersembahkan pujian. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, singkatnya. Kita bersyukur ya pagi ini ada persembahan puji-pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara sahabat.
Terima kasih untuk puji-pujian yang disampaikan oleh paduan suara sahabat. 感谢主，我们的恩语诗班可以侍奉、唱歌赞美主。Kita akan melanjutkan puji-pujian kita pada pagi ini. Setiap kita merindukan mendapatkan berkat pada hari ini ya. Kita nyanyikan satu lagu PPK nomor 75, Penuhilah Pialamu hari ini. 75首，我们唱是75首。Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Ku dalam kehidupanmu? Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Aisyah dan Pak Ferdi yang akan menerjemahkan. Waktu dan tempat, silakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini bisa datang di dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepadanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita mau berdoa meminta pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang mengasihi kami. Engkau memelihara kehidupan kami dan menyediakan apa yang kami perlukan. Hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Kami boleh memuji Engkau dan menyembah Engkau. Dan saat ini dengan hati yang rindu kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus boleh melawat setiap kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kedua hambamu baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang menerjemahkan.
supaya kami hanya menjadi saluran yang bersih di dalam tangan Tuhan. 让能够在你手中可以变成祝福的管道。 Kami berdoa, memohon dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan satu-satunya. 奉主基础生命求祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu transforming power Jadi- atau kuasa pemulihan. 今天要思想的主题就是转化的权利， Transforming power atau kuasa transformasi. 转化的权利。 Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang kedua. 翻开一段经文，罗马书12章第2节。 Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. 罗马书12章第2节， Kita akan bacakan di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, saudara-saudari boleh ikut saya. 印尼文的先一起朗读。 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya persilakan untuk penerjemah boleh membacakan ayat Mandarinnya. 中文的我们来一起去朗读罗马书12章第2节。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全可喜悦的旨意。 Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang transformasi, yaitu kita berbicara tentang perubahan. 当我们讲到这个转化，意思就是讲到改变。 Tetapi apa yang muncul di dalam benak kita ketika kita mendengar kata perubahan? 当我们听到这个改变，我们有何感想？ Mungkin kita seringkali melihat dua gambar ini ya, 也许我们常常看这个两个图案， yang sering dikatakan before and after, sebelumnya dan sesudahnya. 就是之前跟之后。 Iya, ini ada gambar contoh aja saudara sekalian ya. Sebelum quarantine dan sesudah quarantine. 就是做个例子，之前然后之后。 Ya, pria ini kelihatan oke-oke saja tampan, tetapi setelah quarantine karena tidak cukur ya, tidak pergi ke salon, maka janggutnya jadi panjang. 割礼之前他非常的英俊，割礼之后因为没时间去刮他的胡子，变成了这样。 Kalau bahasa Bandungnya saudara sekalian disebut jabrik ya saudara sekalian. 他的头发如果说万龙语，他的翘发。 Tetapi saudara sekalian sebetulnya kita sering melihat yang namanya before dan after itu, yaitu perubahan sebelumnya dan sesudahnya, kita membandingkannya. 我们常常看这种比率的，之前跟之后都是有分别分区的。 Apa saja saudara sekalian? 哪一个方面呢？ Mungkin seperti daftar yang saudara lihat, saudara bisa lihat ada kita membandingkan muka kita, berat badan kita, kulit kita. 可能在比较我们的长相、我们的皮肤、我们的重量， Kita membandingkan rambut kita, perut kita, gigi kita. 比我们的头发、肚子、牙齿， Atau kita membandingkan rumah kita. 在比较我们的房子。 Atau mungkin kita melihat juga ada aktor dan aktris yang dibandingkan. 你看见可能那边有大明星在做个比较。 Lalu apa yang menjadi media pembandingnya? 那拿什么东西来去比较？ Misalnya sebelum olahraga, sebelum fitness, sebelum gym, dan sesudah fitness dan gym. 可能说呢，我们运动之前 Sebelum di make up dan sesudah di make up. 打扮化妆之前跟之后， Kalau kita pergi ke salon dalam maksud mau di make up supaya nanti hasil ke salonnya itu bagus, cantik, berbeda begitu ya, sehingga kita kalau ke pesta rasanya rasa keren. 去派对的之前可能会去理发厅，让我们打扮可以好好的，长得漂漂亮亮的。 Tapi kalau ternyata salonnya itu make up-nya ternyata tidak banyak berbeda, tidak membuat kita banyak berbeda, 要是打扮以后，让我们的长相区别没有那么的大， kita mungkin merasa, aduh kayaknya ini salon kurang hebat. 我们会觉得，哎呀，这个地方不够强。 Saya soalnya pernah mengalami saudara, 我曾经经历过，
Dulu waktu koko saya menikah, 之前呢，当我哥哥要结婚的时候， tentu seluruh keluarga pergi ke salon untuk berdandan. 全家都到去理发厅那边去打 Dan 扮， kami pergi ke salon langganan. 我们就比较熟悉的那个地方去。 Dan karena salon itu tahu saya seorang hamba Tuhan, 因为他那边的人知道我是神的仆人， maka make up saya jauh lebih sederhana daripada cici saya dan adik saya. 那我的打扮跟我其他的姐妹，我的比较简单， Sehingga saya rasa biasa-biasa saja. 所以我觉得是普通。 Saudara, mungkin ada juga orang yang membedakan sebelum diet dan sesudah diet, sebelum perawatan dan sesudah perawatan. 可能我们做个比较，减肥之前跟之后，保养之前跟之后， Kita membandingkan kalau rumah sebelum direnovasi dan sesudah direnovasi, 房子呢装修之前跟装修之后， aktor sebelum menikah dan sesudah menikah, atau sebelum cerai dan sesudah cerai. 明星呢结婚之前之后，然后离婚之前之后， Siapa di antara saudara yang pernah juga posting di FB before and after? 所以你们这边可能在网上有登过我的这个之前跟我的这个之后， Dan kita merasa bahwa inilah perubahan. 这就是变化。 Dan bahkan saudara sekalian, ada media yang lain, sarana yang lain yang dipakai yang cukup ekstrim mungkin, atau yang dalam situasi khusus. 有另外的媒体可能比较积极去用， Pembandingan sebelum karantina dan sesudah karantina. 隔离之前、隔离之后， Pembandingan sebelum operasi plastik dan sesudah operasi plastik. 动手术之前跟之后， Bahkan pembandingan sebelum operasi transgender dan setelahnya. 转性之前之后， Dan banyak lagi media-media lain atau cara-cara lain bagaimana orang berusaha membuat perubahan terhadap sesuatu dan terhadap seseorang. 很多媒体让我们能够去做一个变化，由那边做个比较。 Sampai saudara sekalian, ada peribahasa berkata demikian. 有的成语这样说： The only thing that remains constant is change. Satu-satunya hal yang tetap konstan adalah perubahan. 唯一能够保持下去的，那就是变化。 Everything changes, but change doesn't change. 每一样东西都会变化，但是变化不会改变。 Ya, semua hal bisa berubah, tetapi perubahan itu sendiri tidak berubah. 每一种东西会有变化，但是这个变化不会改变。 Artinya apa? 什么意思呢？ Perubahan itu selalu terjadi. 这个变化肯定会一直存在。 Mau tidak mau perubahan itu terjadi. 你要不要？这个变化一定会发生。 Tetapi saudara sekalian, yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini adalah 但是今天早上我们要思想的， perubahan yang seperti apa yang seharusnya terjadi. 应该是拥有怎么样的变化？ Kalau kita berubah, maka kita harus berubah menjadi bagaimana? 如果我们变化，我们要变化的如何呢？ Saudara sekalian, kita akan merenungkan kembali ayat di dalam Roma 12 ayat 2 ini. Saya akan membacakannya di dalam bahasa Inggrisnya. 我们回到罗马书第12章第2节，传道会用英语来给我们传递。 Dengan terjemahan yang berbeda, kita akan diperkaya dengan makna daripada Roma 12 ayat 2 ini. 另外的翻译版本，我们会比较丰富，有一个知识。 Do not conform outwardly to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and is perfect. 不要按照这个世界的标准来做个变化，但是要以神的旨意的标准来带着你们在这个世界存在而有变化。 Oke, saudara sekalian, menarik sekali di dalam bahasa Mandarinnya. Boleh dibacakan sekali lagi? 在中文的版本呢，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜乐的旨意。 Ya, ada terjemahan di dalam bahasa Mandarin masa kini seperti ini, saudara sekalian. 在现代的中文翻译版本这样， 不要被这世界的造型同化，要让上帝改造你们，更新你们的心思意念，
好觉察什么是他的旨意，知道什么是良善、完全、可悦纳的. Kita akan membahasnya di dalam poin-poin berikut ini, saudara sekalian. 我们接下来我们会一个一个的去理解。 Apa yang kita bisa pelajari dari Roma 12 ayat 2 ini? 罗马书12章2节，我们能够学习到什么？ Yaitu yang pertama, 第一点， Allah lah yang berkuasa melakukan transformasi. 上帝有权利来去行这些变化， Allah lah yang berkuasa melakukan transformasi. 上帝有权利实行这些变化。 Ayat yang tadi kita baca di dalam bahasa Inggrisnya dikatakannya, Let God transform you. 英文版本让上帝改变你， Ya, 要让上帝改造你们. Ya, kalimat ini menunjukkan ya bahwa Allah lah yang berkuasa melakukan transformasi. 是上帝有权利使你们有这些改造。 Karena itu saudara sekalian, ketika kita memikirkan bahwa manusia ingin ada perubahan dan melakukan perubahan, 当人觉得想要有变化，要去做这个变化， maka kita bisa belajar dari kitab Roma ini kebenaran tentang transformasi. 我们可以从罗马书这边学习关于什么叫做变化。 Kitab Roma dibagi dua bagian, saudara sekalian. 罗马书分成两段， Pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11 berbicara tentang dogma atau doktrin. 第1到第11节讲到教育、教法。 Kemudian dari Roma 12 sampai yang terakhir Roma 16 itu berbicara tentang kehidupan orang Kristen secara praktis. 12到16节讲到基督徒的生活方式。 Jadi Roma pasal 12 ini adalah pasal di mana setelah kebenaran firman Tuhan, doktrin itu diajarkan. 12节第12节是讲到完的那些教育教导的第一课开始。 Maka kemudian di dalam Roma 12 ada hal-hal praktis yang bisa dipraktekkan oleh orang percaya. 罗马书12章那边，以信徒们有些教法可以去实行的。 Mengacu kepada Roma 1 sampai 11 ini yang tadi berbicara tentang doktrin, 按照罗马书第1到第11节都是讲到教导。 maka saudara ketika kita berpikir tentang perubahan, kita harus ada di dalam kerangka ini. 当我们讲到变化，那我们就要在这个刑卡里面， Yaitu bahwa menyadari bahwa semua orang adalah manusia berdosa. 我们要醒悟，所有的人都是有罪的人。 Karena manusia adalah manusia berdosa, maka manusia tidak mampu mengatasi kecenderungan berbuat dosa. 人是犯罪的人，所以他没有这个权利来做这个变化。 Karena itu manusia harus mengakui bahwa dirinya tidak mungkin mengalami transformasi tanpa kuasa Allah. 是要承认不可能会有变化，如果没有上帝的权利， Dan juga mengakui 也要 karya 承认 penebusan Kristus, 救主基督的救赎， menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 接纳主成为救主， dan kemudian mengalami lahir baru. 要经历的叫做重生， Saudara sekalian, let God transform you. 让上帝改造你， Kiranya Allah yang mentransformasi kamu. 愿神使有变化。 Siapa yang saudara pikir bisa mentransformasi saudara? 你们觉得谁能够有这个权利改变你们？ Diri saudara sendiri? 你自己吗？ Orang lain yang saudara andalkan? 你可靠的别人吗？ Apa yang membuat saudara pikir bahwa itu akan membuat saudara mengalami transformasi? 什么是让你有依据？这个事情能够让你有一些变化。 Seringkali saudara sekalian ada banyak hal yang ditawarkan, disodorkan di hadapan kita yang menyatakan seolah-olah dia ataupun hal itu dapat mentransformasi diri kita. 很多事情都摆在我们的面前，引诱我们，就说这个人或者这个事情可以使一个变化给我们。 Mungkin ada pengalaman daripada saudara ya yang pernah mengalami saat-saat duka cita. 可能有次兄弟姐妹的时候有悲哀，他有自己的经验， Atau saudara merasa begitu kecewa 或者你们觉得太失望， ketika saudara merasa begitu kehilangan, 当你们觉得失去了一个人， ketika saudara berada di dalam posisi yang begitu rendah dalam kehidupan saudara. 当你们觉得是一个生命当中最低落的地点， Mungkin ada orang yang datang kepada saudara, menghibur saudara,
有人去找你们，去安慰你们， dan berkata demikian, 然后这样的说话， kamu nggak usah terlalu sedih, 你不要太难过， kamu jangan terus-terusan merasa kecewa, 你不要一直觉得失望， because time heals, karena waktu menyembuhkan. 因为时间会恢复的。 Nanti lama-kelamaan kamu bisa sembuh sendiri kok. 时间越来越久，你会自己的医治好； Lama-kelamaan kamu tidak akan sedih lagi. 越来越久，你不会再那么伤心。 Itu yang dimaksudkan dengan time heals, waktu menyembuhkan. 这叫做时间会慢慢的恢复。 Saudara, kadang-kadang kalau kita terima begitu saja, 如果我们就这样的去接纳， kayaknya konsep ini adalah sesuatu yang benar betul ya. Nanti dengan berjalannya waktu, maka kesedihan itu, kepedihan itu akan hilang dengan sendirinya. 这个概念好像没有错。时间越来越久以后，这些伤心难过会消失的， Apakah demikian, saudara? 是不是这样呢？ Misalnya saudara baru ngambek ya sama suami, sama istri begitu ya. Sakit hati, dikata-katain atau tidak dihargai, tidak dihormati misalnya. 也许呢，你们在家里面吵架，你们觉得你们的配偶都不欣赏你们，你们就开始发脾气了。 Atau anak kurang ajar sama orang tuanya, 或者孩子对父母没礼貌， pakai kata-kata kasar 用比较粗鲁的言语， yang dipelajarinya dari main gamenya, 是从他打游戏那句话， sehingga rasanya sakit hati. 觉得很心疼。 Lalu apakah bisa nanti dengan berjalannya waktu, toh akan sembuh sendiri sakitnya? 会不会把这个心疼，时间越过越久，会自己的消失呢？ Saudara sekalian, itu bukanlah hal yang benar menurut kebenaran firman Tuhan. 对于圣经来说的依据，不是完全的正确， Tetapi Allah lah yang memberikan transformasi itu. 是上帝把这个变化赐给我们。 Allah yang membereskan masalah dosa manusia 上帝把人的罪类那些给我们还清了， dan Allah menyediakan akan penebusan Kristus untuk memberikan satu kehidupan yang baru 上帝预备了主基督的牺牲，为了什么？给我们一个新的生命， sehingga dia boleh mengalami transformasi di dalam kehidupannya. 让他能够在他生命里面有一个变化。 Saya percaya 我相信， ketika saudara sakit hati kepada pasangan ataupun orang tua kepada anak-anak kepada orang tua, 当你们对配偶、父母、对孩子、孩子对父母有一种伤心， maka yang menyembuhkan saudara adalah 能够医治好你们的， ketika Tuhan mentransformasi hati saudara dengan hati yang baru, 当主把你们的心转化，用一个新的心， hati yang rela melepaskan akan segala kepedihan dan luka itu, 愿意放下这些的苦难， hati yang mau menyerahkan dan berharap kepada Allah, 能够牺牲自己，也完全的依靠主。 dan juga ketika saudara melihat Allah mentransformasi orang-orang yang telah menyakiti saudara itu, 当你们也看见主怎么样改造那些伤了你的人， mengubahkan dia, 改变了他， sehingga dia dengan sungguh-sungguh menyesali apa yang sudah dilakukannya telah menyakiti saudara dan dia berubah. 让他很认真，他理解他所做的伤害了我们，他有改变。 Saat itulah saudara akan merasa, saya memang pernah terluka, tapi sekarang saya tidak lagi terluka. 那时候你们就会觉得，我曾经是伤心过了，但是现在我已经完全的恢复， Karena Allah yang mentransformasi. 因为上帝改造了人。 Saudara, kalau kita menyadari kebenaran ini, 如果我们醒悟了这个真理， bahwa manusia tidak mampu melakukan transformasi tanpa kuasa Allah, 人没有神的力量，关于讲到这个变化是无能为力的。 maka kita tidak akan memandang kepada apapun dan siapapun, tapi hanya memandang kepada Allah. 我们不会看什么人，是我们的注重唯一只有仰望我们的神。 Saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, 我个人身为主的仆人， ketika memberitakan kebenaran firman Tuhan, 当我传讲主的真理， tidak berani berkata bahwa saya karena khotbah saya bisa mentransformasi saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. 我都不敢说我所说的讲道的时候能够使你们有改变， Karena saya tahu bukan saya yang mentransformasi saudara, 因为我知道不会因为是我而你们会有改变， tetapi Tuhanlah, Allah lah yang mentransformasi saudara. 是上帝有权利能够改变你们。
Allah yang mungkin mau memakai khotbah saya dan berbicara kepada saudara, tetapi Allah lah yang mengerjakannya. 是上帝使用我讲道的时候，但是改变的这个权势唯有在上帝的手中。 Karena itu mari saudara sekalian, 那邀请我们大家一起， mari kita berharap kepada Allah, let God transform me, 愿神改造我， let God transform you. 愿神改造你们， Biarlah Allah yang mengerjakan transformasi itu di dalam kehidupan kita. 愿神在我们的生命里面改造我们。 Yang kedua saudara sekalian yang bisa kita pelajari dari Roma 12 ayat yang kedua ini. 罗马书12章第2节第2点能够学习的， Transformasi itu dimulai dari dalam. 改造是从里面开始， Transformasi dimulai dari dalam. 这个改变是从里面来开始。 Bagian ayat firman Tuhan yang tadi kita baca berbunyi demikian. Let God transform you inwardly by a complete change of your mind. 让神改造我们，完全的改变，从我们的心怀意念开始。 Ya, kiranya Allah mentransformasi kamu dari dalam dengan perubahan yang sempurna terhadap pikiranmu. 从内心让我们有变化，对于我们的所有的心思， 更新你们的心思意念. Jadi saudara sekalian, pada saat lahir baru, maka manusia mengalami pembenaran iman dan menjadi orang benar secara de jure. 当我们得了这个重生，我们的信心就有一个变化。 Saya ingin bertanya kepada saudara, 请问各位， siapa di sini yang mengaku bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan di dalam hati saya dan hidup saya? Boleh angkat tangan? 谁承认我是信靠主耶稣基督，也接受了他成为我唯一的救主？可以举手。 Oke, ada yang masih belum yakin? Kalau belum yakin, hari ini akan ada tantangan untuk terima Tuhan Yesus. 犹豫不决的，今天就有挑战，让你们能够接受主。 Ya, saudara, kalau udah bertahun-tahun ya datang ke rumah Tuhan misalnya ya, dan ternyata belum yakin atau belum pernah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini kira-kira salahnya siapa ya? 要是你们来教会已经来了好多年了，但是还是犹豫不决，还没有接受主成为唯一的救主，到底错误是在哪里呢？ Iya, salah jemaat atau salah pendetanya ya? Sim- Mana Musa Beni? 是牧师的错误，还是我们会有自己的错误呢？ Tetapi tentu ada bagian dari gereja juga hamba Tuhan ya untuk memang meyakinkan bahwa setiap jemaatnya itu mengalami lahir baru. 但是也有教会的神的仆人，也有他的福分来肯定你们一定要有的重生。 Buat tadi yang sudah mengangkat tangan yakin bahwa saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 刚才举手的人，他是肯定了、接受了救主。 Boleh saya bertanya satu hal lagi? 请问一件事， Apakah saudara orang benar atau orang berdosa? 你们是义人还是罪人？ Siapa yang berkata jawabannya saya orang berdosa? Angkat tangan. 我是罪人，可以举手。 Sebentar ya, ulang lagi. Saya mau tanyanya sama saudara yang tadi ngaku saya sudah percaya sama Tuhan Yesus. Saya sudah terima Tuhan Yesus dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Yang tadi ngaku ya, yang yakin ya. Nah, kepada saudara yang yakin inilah saya bertanya, saudara ini orang benar atau orang berdosa? 对刚才举手的人，请问你们是义人还是罪人？ Yang ngaku saya orang berdosa, 我是罪人 angkat tangan. 可以举手。 Oke. Udah ya. Sekarang siapa yang ngaku saya orang benar? 谁觉得我是一个义人？ Waduh, tidak ada satupun yang angkat tangan. Di atas pun tidak ada yang angkat tangan. 我看没有手在举呢。 Oh, ada satu. Itu siapa itu yang angkat 哦， tangan? 有一个人在举手。 Tiba-tiba di atas angkat tangan sendiri gitu ya. Mentang-mentang nggak kelihatan ya. Mungkin kalau yang di bawah angkat tangan semua jemaat langsung nengok siapa nih yang berani-berani angkat tangan gitu ya. 可能如果在下面有人举手，所有的眼睛都瞪着他，是哪一位？ Saudara, kalau saudara sudah lahir baru, 如果你们得了重生，
Kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 如果你接受了主耶稣为你们的救主， Kalau saudara sudah mengalami penebusan di dalam Kristus Yesus. 如果你们在主里面得到了救赎， Kalau saudara sudah mengalami pengampunan dosa, 经历了赐罪的恩典， maka saudara adalah orang benar. 你们可以叫做是义人。 Aduh, salah jawaban saya. 哎呦，我打错了。 Ya. Saudara, mungkin kadang-kadang kita takut mengakui bahwa kita adalah orang benar. 有时候我们觉得害怕，要去承认我们是一个义人， Orang yang percaya Tuhan Yesus 信靠主耶稣的人 adalah orang benar. 是义人， Tetapi bukan karena kebenaran diri sendiri, 但是不是因为他自己的正义， tapi karena pembenaran yang Allah lakukan di atas kayu salib. 是上帝以耶稣在十字架那边修革了我们， Melalui darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. 在十字架那边主宝血 Menghapuskan semua dosa kita. 洗净了我们一切的罪恶， Menghapuskan dosa seumur hidup kita. 洗净了我们一辈子的罪恶， Sehingga tidak ada lagi dosa di dalam diri kita di hadapan Allah. 在神的面前，我们再也没有任何的污罪， Ayat yang berkata semuanya sudah dibayar lunas. 一切都给你们还清， Itu artinya saudara sekalian. 这就是他的意思。 Artinya kita adalah orang benar yang dibenarkan oleh penebusan Kristus. 意思就是我们是义人，因为有救主的这个救赎，让我们变成义人。 Tapi kemudian kita bilang, 但是我们又说， tapi kan saya masih berdosa. 但是我还是有罪呢。 Nah itu ya, Ai Anita ya itu kenapa saya tadi jawabnya saya orang berdosa. 就是呢，就是那个原因，我还是说我是个罪人， Ya betul. 没有错。 Itulah sebabnya kita hari ini belajar. 今天我们能够学习， Secara de jure, secara hukum, 以律法来说， kita adalah orang benar 我们是一个义人， karena dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah. 因为我们的罪恶有上帝已经洗净了。 Dan kemudian tetapi secara de facto, secara kenyataannya, 但是以实际情况， kita masih bisa berbuat dosa. 我们还是能够去犯罪。 Tapi saudara coba bayangkan, saya mau saudara mengerti akan kebenaran ini. 可是你们想一想，我要你们真正的理解， Penebusan Kristus di atas kayu salib 主基督在十架的救赎， adalah penghapusan dosa buat saudara seumur hidup saudara. 是给你们一辈子洗净了你们的罪。 Misalnya, 假如说， kalau saudara hidup sampai usia 100 tahun, 如果你们活到100岁， di sini udah ada yang 100 tahun? 这里有没有已经100岁了？ Udah? Belum ya? Berarti masih ada berapa tahun lagi kan ya? 表示还有几年的时 Sampai 间 100 tahun. 也能够达到这个100岁。 Nah, ini artinya hidup kita memang belum selesai. 意思就是我们的生命还没有结束。 Jadi waktu kita menjalaninya saat ini, kita memang sedang menjalani satu kehidupan kita yang masih berdosa, tetapi sesungguhnya di hadapan Allah semua dosa kita ini sudah dihapuskan oleh Allah. 这个生命的过程是还有机会让我们能够去犯罪，但是在主的面前，我们一切的罪恶已经被洗净了。 Itulah sebabnya saudara sekalian kita membutuhkan Roh Kudus yang memang Allah karuniakan kepada kita untuk memampukan kita hidup sebagai orang benar. 那就是我们需要圣灵，是上帝赐给我们的，让我们能够活着，成为一个义人。 Jadi saudara sekalian, waktu kita hidup benar, 当我们按照义人的方式来活着， tujuannya adalah supaya itu sesuai dengan status kita sebagai orang benar. 目的呢，是因为我们的身份是一个义人，所以要活出一个义人的长相。 Dulu waktu kecil, saudara sekalian, 以前呢，小时候， saya suka dengar ada orang-orang suka mengkritik akan orang Kristen. 我常常听一些人在批评基督徒， Orang Kristen kok pemarah sih? 你基督徒怎么容易这样发脾气？ Saya ingat sekali pengalaman saya waktu saya masih kecil, 我亲自的经验，我小的时候， masih SD waktu itu. 可能还是国小， Saya punya saudara sepupu datang dari Jakarta ke rumah kami di Bandung dan nginep berapa hari. 我的有亲戚从雅加达来到我们家，在万隆，他住几个晚上。 Mama saya berharap saya menemani sepupu itu. 我妈妈希望我能够去陪我的亲戚， Tetapi ketika saya menemani dia, tiba-tiba saya mulai tidak suka dengan dia, tidak cocok dengan dia. 但是当我陪着他，我开始不喜欢他，开始我们不和。
Sehingga saya mulai mendiamkan dia. 所以我开始忽略了他。 Mama melihat akan hal ini 妈妈就看见了， dan dia bilang pada saya, 她这样跟我说 kok orang Kristen gitu sih? 难道你们基督徒是这样吗？ Kok tidak ramah sih sama ini tamu? 怎么没有这么温柔接待客人呢？ Waktu mama saya bilang seperti itu, 当我妈妈说了这一句， saya merasa tersentak. 我就心被打动， Karena mama saya waktu itu belum percaya Tuhan, 因为我妈妈那时候还没有信主， tapi saya sudah mengalami lahir baru, sudah percaya kepada Tuhan Yesus. 而是我已经信靠了主，也得了重生。 Jadi apa yang terjadi? Perbuatan saya tidak sepadan dengan status saya sebagai orang yang dibenarkan. 那么呢，我身为一个义人，但是我的行为却相反。 Jadi saudara sekalian, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka supaya transformasi itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita membutuhkan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengalami transformasi itu. 当我们信靠了主耶稣，让有这个变化发生在我们身上，需要圣灵的帮助。 Dan apa yang Roh Kudus lakukan untuk mentransformasi kita? 圣灵做些什么，让我们有些变化？ Yaitu dia mentransformasi kita dari dalam. 他把这个改造是从里面而开始， Dia mulai mentransformasi kita dari pikiran kita, dari mindset kita, 从我们的思考来开始， dari cara pikir kita, 我们的思维， dari cara kita memandang, 从我们的看法的角度， dari konsep kita. 从我们的概念。 Bahkan Roh Kudus bukan cuma mentransformasi pikiran kita, tetapi juga mentransformasi akan kehendak kita. 不断改变了我们的心怀意念，但是也是装备我们， Supaya kita, saudara sekalian, tidak menjadi sama dengan dunia ini. 让我们跟这个世界有个区别， Kita tidak mengikuti model dunia ini. 没有跟着这个世界的流行， Kita tidak mengikuti tren dunia ini. 没有跟着这个世界的潮流。 Yang menarik adalah, saudara sekalian, 有趣的是， arti daripada Tonghua bahasa Mandarin tadi yang 这个普通话的意义呢， adalah artinya asimilasi. 就是意思就是你们有一些混合， Artinya kita mengambil sebagian atau bahkan seluruh konsep-konsep dunia ini Baca. untuk menjadi konsep kita sebagai orang percaya. 这个世界的所有或者是一部分，我们拉进来，成为我们的司法。 Jadi konsep-konsep dunia yang sudah bercokol di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, itu ditransformasi oleh Roh Kudus. 世界所有黏住在我们的概念呢，以圣灵给一些改造。 Dengan cara apa? Dengan mengisi kita dengan kebenaran, kebenaran, kebenaran. 怎么做呢？就是不断的充满自己，有了用真理充满自己， Seperti membersihkan air yang berlumpur di dalam botol. 就像在频道里面，你们要洗干净，它那边有一些生物， Bagaimana pada akhirnya untuk mendapatkan air yang bersih? 到最后怎么能够拿到清 Terus 洗的水？ mengisi air di dalam botol itu dengan air bersih, terus diisi dengan air bersih sampai kotoran itu keluar. 一直不断的用清水装满了这个瓶子，让里面的那些脏的东西自然而然会出 Saudara, 来。 itulah yang Allah lakukan melalui Roh Kudus, 上帝透过圣灵是如何的做， yaitu mengubah akan konsep-konsep kita, 改变了我们的理想， logika kita. 我们的逻辑， Apakah sepaham dengan iman kita, saudara sekalian? 我们的逻辑跟我们的里面的信靠是否同意念， Supaya kita bisa melihat sebagaimana Allah melihat, 让我们能够按照主的角度来看， supaya kita bisa berpikir sebagaimana Allah berpikir, 让我们能够以主的思考来去想， supaya kita bisa merasa sebagaimana Allah merasa 让我们能够以主的感触能够去感觉 di dalam segala sesuatu. 每人一切的东西里面。 Itu yang kedua, saudara sekalian. 那是第二点， Yang ketiga, 第三点， dari Roma 12 ayat 2 kita belajar bahwa hasil transformasi adalah mengetahui kehendak Allah. 罗马书12章第2节，改变这个改造的结果呢，理解神的旨意。 Hasil transformasi adalah kita mengetahui kehendak Allah. 我们可以能够知道主的旨意。 Bagian ayat firman Tuhannya berkata demikian, then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and is perfect.
那你们就会知道哪一个是讨他喜悦的，哪一个是好，哪一个是坏。 Ya, saudara sekalian, ya, dikatakan tadi dalam bahasa Mandarinnya, 好觉察什么是他的旨意，知道什么是良善、完全和悦纳的。Saudara yang dikasih Tuhan, menarik sekali ya, yang dimaksudkan dengan mengetahui kehendak Allah ini bukan sekedar tahu secara knowledge, aku tahu. 这里不是单单说你知道主的旨意，不是这 Kalau 样。 ulangan kita bisa mengisinya, apa yang mana kehendak Allah kita bisa mengisinya, kita tahu kehendak Allah. 如果考试你会去写答案，因为你知道是神的什么旨意。 Tetapi di dalam bahasa Mandarinnya tadi dikatakan hao jue cha, artinya saudara sekalian, kita itu bisa memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. 但是这里的意思呢，对于神的旨意，你们要有心理敏感。 Karena saudara sekalian, bukankah seringkali kita bertanya, habis di Alkitab nggak ditulis sih? 我们常常去发问，因为圣经里面没有记载， Habis Alkitab nggak menyatakannya dengan jelas sih? 因为圣经里面没有清楚的去表达， Nggak ditulis hitam di atas putih sih? 没有黑纸白纸上。 Kok saya belum pernah menemukan ya, waktu baca Alkitab ada bicara tentang hal ini. 我读经文的时候没有找到这些事情。 Misalnya, 假如 soal merokok boleh nggak sih? 抽烟可不可 Waduh 以？ saudara, itu pertanyaan dari dulu saya kecil ya. Orang Kristen bertanya merokok boleh nggak sih? Kan nggak dicatat di dalam Alkitab, nggak ada tulisan merokok boleh atau enggak. 这个从小就听到这个问题，里面圣经里面没有说能不能抽烟。 Kalau ditato boleh nggak sih? Sorry. Ditato, 哦，如果你测纹身可不可以？ boleh nggak saudara ditato? 请问可不可以？ Dulu kan kalau laki-laki kan pada ditato-tato ya, begitu ya. 以前呢，男生呢，男子汉要刺青， Di tangannya lah, di punggungnya lah, di betisnya lah, gitu kan. 在某某的地方，在手呢，在背后呢，在大腿呢， Coba saudara cek yang laki-laki, bukain tangannya, bajunya ada tatonya nggak? 去看那些男人的衣服，把它挑开有没有 开玩 纹 笑 身 ya. Saudara, tapi maksudnya itu pertanyaan boleh nggak? Bahkan saudara, baru-baru waktu mama saya meninggal dunia, waktu kami sedang di dalam masa duka, 当我妈妈那时候过世的时候， ada teman kokoh saya itu yang saya juga kenal ya, kami sama-sama besar di sekolah SD, SMP. 有我哥哥的朋友，是我认识的，我们一起长大的。 Dia tanya saya, 他问我， karena dia seorang ini saudara pelatih apa itu fitness, waduh badannya keren saudara sekalian, wih six pack begitu ya, six pack atau 8 aja, 8 pack. 因为他是一个教练，他就是那个变身的教练，他的身体非常的壮， Badan bagus, muka cakep, waduh. 身体又壮，长相又英俊。 Tapi saudara karena dia memang modelnya seperti itu dan kemudian dia bertanya kepada saya yang tahu katanya ini hamba Tuhan ya. 他知道我是神的仆人，他就这样问我， Boleh nggak ditato? 我可不可以去测纹身？ Mana ayat Alkitab yang bilang nggak boleh ditato? 请指给我看，圣经里面哪一个季节说不能测纹身？ Coba jelaskan, kalau saya tahu dengan jelas, nanti saya bisa memutuskan saya tato atau tidak tato begitu ya. 解释给我听，让我能够判断我能不能去打纹身。 Nah, jawabannya boleh nggak saudara? 请问答案呢？ Waduh ini rumit, jangan dibahas sekarang, nanti kita nggak selesai ya. 不要现在解释，花不完时 Apalagi 间。 sekarang ternyata bukan cuma cowok aja yang ditato ya, yang现在- perempuan juga ya ditato ya. 不是单单的男子汉，女生也很多打纹身。 Oke, tapi nanti kita akan, nah hal-hal seperti ini yang tidak ditulis hitam di atas putih di dalam Alkitab, 这些事情没有记载在圣经里面， yang tidak dirinci seperti ini, 没有很明晰的去集结。 bagaimana kita bisa tahu kehendak Allah? 那我们怎么知道主的旨意呢？ Yaitu kalau kita hidup oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, 活着按照圣灵在我们里面， dan kita terus ditransformasi oleh Roh Kudus, oleh kebenaran demi kebenaran, 不断的以真理给我们一个更新， maka kebenaran Allah itu akan semakin utuh ada di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. 主的真理会完全的装满我们的心里，装满我们的心怀意念。 Kita akan punya kepekaan untuk mengenal akan kehendak Allah. 我们会有敏感的心去理解主的旨意。
kita akan memiliki ketajaman. Ini kehendak Allah atau bukan? 我们会有敏锐的心去判断这个是不是神的旨意， Itu yang pertama, saudara sekalian. 那是第一的。 Yang kemudian Roh Kudus memampukan orang percaya untuk memiliki karakter Kristus ataupun karakter ilahi, 圣灵让我们能够有主的个性， yaitu buah Roh Kudus. 是圣灵的果子。 Jadi saudara sekalian, Roh Kudus mentransformasi kita sehingga kita punya karakter semakin karakter Kristus, karakter yang ilahi. 圣灵改造了我们，越像有基督的性格， Dan karakter-karakter yang buruk itu semuanya dibuang oleh Roh Kudus. 这些坏的个性全部都消除掉。 Saya teringat saudara sekalian, 我突然想起了， waktu kuliah ada satu dosen bersaksi demikian. 我在大学的时候有一个博士这样的做见证， Dia sedang studi di Amerika 他在美国那边就学， dan waktu dia bikin skripsi, 当他写论文， dia kedapetan istilahnya buat orang-orang yang kuliah dosen yang saklek, dosen yang susah gitu ya. 他得了他的教授是非常严肃的教授， Pokoknya sulit lulus deh sama dia. 就很难通过他的评分。 Aduh, kalau dapat dosen itu semuanya langsung putus asa, madesu, masa depan suram. 如果得了这个教授，哎呀，我的未来不清不楚了。 Dan ternyata benar ya, dosen saya itu dapat dosennya yang itu ya waktu itu. 那我的教授呢，就得了这位可怕的教授。 Waktu bikin skripsi terus aja perbaikan lagi. 写论文的时候，不断的一直要修改修正， Sampai sudah capek. 他修到累了， Teman-temannya kasihan sama dia. 他的朋友就可怜他， Lalu bilang sama dia, 就跟他说， itu dosen udah keterlaluan. 那个教授过分了， Kamu harusnya marahin dia aja. 你应该是返回去骂他， Kamu maki-maki dia aja. 你去骂他吧， Dia pantas kok. 他是配得去骂。 Terus tapi dosen saya bilang apa? 那我教授怎么说？ Saya tuh nggak bisa marah. 我是无法生气， Mau maki-maki juga di dalam hati saya nggak punya vocabnya, perbendaharaan katanya. 对我要怎么骂人，这个骂人的生词我都不知道。 Saudara, itulah yang dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. 这就是圣灵在我们的生活里面 Mau 所做。 maki-maki orang aja, vocabnya nggak ada, nggak punya, saudara. 你要去骂人，那些话你都没有， Jadi mau maki-makinya pakai apa? 那你要去怎么去骂人呢？ Paling bisanya, aduh sayangku, begitu ya. Itu kita makinya begitu kali ya. 你可能真的说，哎呀，亲爱的， Daripada pakai kata-kata yang kasar. 比起用那些粗鲁的话语， Tapi kalau saudara yang punya vocab kata-kata yang kasar, mau maki orang gampang nggak? 是你们如果有了这个骂人的生词，你们会很 Dikasih 容 1 易的 menit 去骂人。 cukup nggak buat makiin orang, buat keluarin itu semua vocab saudara? 给1分钟去学习这个骂人的话语可以吗？ Waduh, tar, 2 menit, 3 menit, 5 menit, saya punya banyak kata-kata begitu ya. 2分钟、3分钟、5分钟，这些骂人的话语背起来了。 Saudara, menarik sekali ketika Roh Kudus mentransformasi kita. 当圣灵改造我们， Itu membuat kita tidak sanggup untuk berdosa lagi. 让我们没有这个能力又犯罪， Itu membuat kita tidak bisa berdosa lagi, berdosa lagi. 让我们没有这个能力重复犯一样的罪。 Tetapi justru sebaliknya. 倒过来是， Roh Kudus yang tahu kita dulu demikian berdosa, demikian bobrok, 圣灵知道了我们之前是如何的败坏， demikian najisnya dengan dosa-dosa kita. 怎么样去安葬一些我们的一些罪物。 Dia terus mentransformasi kita, mentransformasi, 他不断的这样的更新改造我们， sehingga kita semakin memiliki karakter Kristus, 让我们更拥有主的个性， sehingga kita semakin serupa dengan Kristus, 越来越像主基督， dan kita semakin rohani. 我们更属灵， Itulah kondisi kita. 这就是我们的情况。 Dan saudara sekalian, 再加上呢， yang dilakukan Roh Kudus di dalam mentransformasi kita adalah 圣灵为了改造我们所做的呢， memampukan kita sebagai orang percaya untuk hidup sesuai dengan rencana kekal Allah. 给我们能力按照主永恒的计划。 Dari sejak Allah menciptakan kita, Allah sudah punya rencana yang kekal, rencana yang sempurna untuk kita. 从主一开始创造了我们，他就是有一个美好的永恒的计划， Yaitu untuk kita hidup memuliakan Allah. 活着荣耀主的 Untuk 名， kita hidup bagi Allah. 活着为他而活， Dan juga untuk melakukan mandat budaya, yaitu menjadi berkat buat dunia ini.
也能够变成世界祝福的管道。 Tetapi ketika kita berjatuh di dalam dosa, 但是当我们跌到罪恶里面， kita tidak mampu lagi melakukan akan visi Allah, misi Allah di dalam kehidupan kita. 我们没有办法再继续去实行主的意向。 Itulah sebabnya Roh Kudus mentransformasi kita supaya kita dimampukan supaya kita mampu kembali untuk hidup sesuai dengan rencana Allah itu. 那就是圣灵给我们能力，让我们能够恢复到正规，能够回到一个荣耀神的名而活着。 Yaitu supaya kita hidup memuliakan Allah dan menjadi berkat buat lingkungan kita. 活着呢，就是要荣耀主的名，也是为了彼此的祝福。 Yaitu kita peka dengan kehendak Allah, kita tahu apa yang baik, apa yang menyenangkan, dan apa yang sempurna. 我们有敏感主的心，我们知道哪个是好坏，哪一个是完美。 Saudara, itulah yang kita akan lakukan. 这些事我们应当要实行出来。 Ada beberapa peribahasa saudara sekalian tentang transformasi dikatakan demikian. Change is inevitable, but transformation is by conscious choice. Berubah itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dielakkan, tetapi transformasi adalah pilihan yang dilakukan dengan kesadaran. 改变不是我们不能够逃避的事情，但是我们以醒悟的状态可以去做选择的。 Ya, kalau kita ingin mengalami transformasi, kita harus mengambil keputusan. 如果我们想要有改造，我们要下定决心， Bukan terjadi begitu saja. 不是这样自然而然发生的。 Peribahasa yang kedua, transformation isn't a future event, it's a present day activity. Transformasi itu bukanlah kejadian yang akan datang, tetapi itu adalah kegiatan hari ini. 改造不是未来的事情，但是它存在在现今的时刻。 Kalau ditanya siapa yang mau ditransformasi, saya. Kapan mau ditransformasinya? Nanti, bukan. Sekarang, hari ini, saat ini. 谁想要有改造？什么时候呢？不是什么时候，以前、明天、后天的，但是就是现在这个时候。 Dan Pendeta Rick Warren juga mengatakan, transformation is a process, and as life happens, there are tons of ups and downs. It's a journey of discovery. There are moments on mountain tops and moments in deep valleys of despair. Artinya saudara sekalian, transformasi itu adalah sebuah proses seperti kehidupan, ya, penuh dengan naik dan turun, ada tetapi itu adalah perjalanan penemuan, ya, saat kita ada di dalam gunung yang tinggi ataupun di dalam lembah kekecewaan. 改造是一个过程，我们会有起起落落，寻找一些发明的，我们能够可能在高山的顶上，也是能够垂到最下的低谷。 Saudara, ada banyak hal yang memang terjadi dalam kehidupan kita. 很多事情发生在我们的生命里面。 Tetapi kalau kita rela memberi diri untuk ditransformasi oleh Roh Kudus, 如果我们愿意放下自己，让圣灵带领， maka situasi apapun itu akan menjadi momen kita menjadi semakin lebih berkenan kepada Allah. 任何情况变成一个能够讨主喜悦的一些机会。 Pertanyaannya, saudara sekalian, 问题是， apakah dirimu sekarang ini adalah diri yang sesuai dengan maksud dan rencana Allah dalam kekekalan? 现在的你们是不是符合了上帝永恒之意的计划？ Apakah dirimu sekarang ini sudah menjadi diri yang sesuai dengan maksud dan rencana Allah dalam kekekalan? 是否现在的你们是属于配得神永恒的计划？ Saudara sekalian, transformasi adalah pekerjaan besar daripada Allah. 改造是上帝伟大的圣工， Ada begitu banyak hal yang harus dikerjakan dan harus terjadi. 很多事情必须要做，必须要发生。 Karena transformasi yang Allah lakukan bukan cuma transformasi untuk diri kita pribadi, tapi transformasi untuk seluruh dunia. 因为这个改造不是单单对自己，乃是给这个世界。 Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau bekerja sama dengan Allah? 问题是你们愿不愿意与上帝合作？ Apakah saudara mau terlibat dan mengambil bagian di dalam transformasi dunia ini? 你们愿不愿意在这个世界的改造参与里面？ Saudara ditransformasi oleh Allah, 你们被上帝改造， dan kemudian saudara juga memberi diri untuk menjadi alat Allah untuk mentransformasi dunia ini. 也献上了自己，变成神的工具，好叫能够把这个世界有改造。 Kalau kita sudah mengalami transformasi diri atau transformasi pribadi, 如果我们自己有经历过这个改造， yaitu transformasi secara spiritual, 以属灵方面的， yaitu transformasi secara rohani, 以属灵方面的， 以属灵方面的， yaitu
transformasi paradigma, 是以理念的， transformasi kehendak, 是以旨意的， transformasi sumber daya kita sendiri, 以我们的能力， maka kita bisa dipakai oleh Allah untuk menjadi alat untuk mentransformasi sosial atau masyarakat. 那么呢，我们能够被主使用，在我们的社会里面带着这个改造。 Dan transformasi sosial itu bisa dimulai dari transformasi keluarga kita, 社会改造是从家庭开始， transformasi gereja kita, 教会开始， transformasi bangsa kita. 国家来开始。 Saudara sekalian, dunia ini sedang melakukan berbagai transformasi. 这个世界发生了很多的改造， Business transformation, 生意的改造， cultural transformation, 文化改造， education transformation, 教育改造， digital transformation, 媒体改造， organizational transformation, 团体改造， social transformation. 社会改造。 Dunia ini terus melakukan transformasi, 世界不断的在改造， tetapi dunia ini melakukan transformasi adalah sesuai dengan karakter dunia yang berdosa ini. 世界的改造是按照这个世界有罪的性格， Di mana seringkali didapatkan bahwa transformasi yang dilakukan oleh dunia ini ternyata tidak sesuai, tidak sejalan dengan transformasi yang Allah lakukan. 常常发现到这个世界所有的改造是不符合神的计划。 Itulah sebabnya Allah memanggil kita sebagai anak-anaknya. 神呼召了我们，身为他的儿女。 Setelah kita ditransformasi oleh Allah, 神改造了我们， sementara kita ditransformasi oleh Allah, 当我们受这个改正， maka kita juga dipakai oleh Allah untuk mengadakan transformasi terhadap bidang-bidang di sekitar kita. 一边被使用来为我们的周围能够带着这个改造。 Kalau saudara ditempatkan Allah di bidang bisnis, maka Allah ingin saudara melakukan transformasi di dalam bisnis itu. 如果你们是做生意的，那神是想要你们把生意这世界做一个改造。 Kalau saudara saat ini sedang kuliah, saudara ada di dalam dunia pendidikan, maka Allah ingin saudara melakukan transformasi di dalam dunia pendidikan. 如果是你们在教育方面的，那么神要把这个教会、这个教育里面的做一个改造。 Kalau saudara memiliki budaya, memelihara budaya, hidup dalam suatu budaya, maka Allah juga ingin saudara melakukan transformasi di dalam budaya. 如果你们是跟文化有相关的人，那意思就是在文化里面要做出一些改造。 Dalam dunia digital, dalam organisasi, dalam kehidupan masyarakat, Allah ingin saudara berbagian di dalam melakukan transformasi itu. 在社会的媒体、在的团体，神也是要做些改造。 Supaya di dalam semua bidang itu, maka yang terjadi adalah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 所以每一个样的所发生的是按照主的旨意，所有的时候都是好的，讨主喜悦的。 Saudara sekalian, gereja kita mulai minggu depan akan mengadakan pemuridan keluarga yang dinamakan dengan Motivate. 我们的教会下周就会开始进行培训。 Motivate itu di dalam bahasa Inggris dan merupakan kata ada singkatannya. 就是一个 motivate， 它就是一个鼓励、鼓动性的， Motivate sendiri itu adalah memberikan kekuatan ya, memotivasi. 去鼓励人家。 Tetapi dalam artinya setiap singkatan itu artinya seperti ini. 但是每一句、每一词都是有自己的含义。 Dalam bahasa Indonesianya, model adalah teladan. Terus kemudian kita akan belajar komunikasi terbuka, waktu, keintiman, visi, afirmasi, ajar dan latih dan mempercayakan. 是每一句单词的有它自己的里面的含义。 Saudara sekalian, ini adalah satu kurikulum tentang discipleship of life, yaitu pemuridan untuk kehidupan. 这个是门徒化的一些教法纪念， Salah satu kurikulum dari sekian banyak kurikulum tentang pemuridan. 其中一个的教育关于这个门徒化。 Dan gereja kita mengadakan pemuridan keluarga ini dengan tujuan ini adalah pemuridan untuk hidup kita. 这个是为了我们生命的门徒化， Artinya satu pemuridan yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita untuk sepanjang hidup kita. 是应该在我们生命里面的一辈子来去实行。 Karena perubahan itu, transformasi itu tidak bisa terjadi dengan sekejap, bukan? 因为改变不是转眼间可以发生的。 Pertanyaannya saudara sekalian, are you excited to be discipled? Apakah engkau sangat antusias untuk dimuridkan? 对于这个门徒化，你们有没有感兴趣？ Do you want to be transformed? Apakah saudara mau ditransformasi? 你们有没有这个意念受这个改造？
be disciple. 你们就要判定了， Dimuridkanlah saudara. 你们就是要做门徒化。 Karena itu join the discipleship at your church. Bergabunglah dengan pemuridan di dalam gereja kita. 参与教会里面的门徒化培训班。 Saat ini adalah pemuridan keluarga dengan materi motivate. 这个时刻就是培训，它的主题就是 Mari 鼓 saudara 励。 sekalian, kita menantikan apa yang Allah mau kerjakan di dalam diri kita. 我们来期待主要在我们身上有什么计划， Transformasi apa yang Allah mau kerjakan di dalam diri kita. 在我们里面有什么改造。 Dan biarlah Tuhan juga mau pakai kita untuk mentransformasi sekitar kita. 愿神使用我们，能够变我们的周围，能够带来改造， Mentransformasi keluarga kita. 对于我们家庭的改造， Mentransformasi gereja kita. 改造我们的教会， Juga mentransformasi masyarakat di mana kita ada. 改造我们存在的社会。 Mari kita nantikan apa yang Allah mau kerjakan melalui gereja di tempat ini. 我们来期待主对我们的教会有什么计划。 Karena Allah punya transformational power, kuasa untuk mentransformasi. 神拥有这个改造的权利。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu 天父上帝，我们感谢你。 karena pada hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang kedua. 今天早上从罗马书第12章2节，我们寻找到你的真理， Suatu pekerjaan besar yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan dunia ini. 个伟大的圣工正在运行在这个世界的生活， Menebus dan menyelamatkan dan menjadikan orang-orang 拯救救赎了我们的一些人。 sebagai anak-anak Tuhan. 身为主的儿女， Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang terus ditransformasi oleh Allah. 愿我们能够受你的改造， Bukan sekedar puas karena kami sudah menerima anugerah keselamatan. 不但因为我们接收了救赎的恩典， Tetapi pribadi lepas pribadi kami rindu Tuhan untuk kami ditransformasi untuk memiliki akan karakter Kristus dan semakin serupa Kristus. 但是每一个人都想要更拥有更像你的形象。 Dan kami rindu juga Tuhan, kami boleh diubahkan orientasi hidup kami. 很渴望我们的生活的方式也能够受到改造， Bukan lagi hidup bagi diri kami sendiri. 不是为自己而活， Bukan lagi untuk hidup untuk memuaskan kedagingan kami. 不是为自己的私欲而活着， Bukan lagi hidup untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan materi. 不是为了得到自己的利益， Tetapi kami mempersembahkan hidup kami untuk dipakai oleh Allah. 把生命献上求主使用， Untuk menjadi alat Tuhan. 成为你的道具， Melakukan transformasi 实行 bagi 这个 dunia ini. 实行这个世界的一些改造， Kami persembahkan hidup kami 把生命交托在你手中， untuk Allah. 为了你， Kami mau hidup buat Allah. 我们要为你而活。 Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. 请赐福你的子民， Bangunkan kami. 兴起我们， Berkatilah kami. 祝福我们。 Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉主基督圣名求祷告， Amin. 阿门。Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh hambanya, Ilaisa dan juga Pak Ferdi yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Saat ini marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Marilah bersama kita mengikrarkan keimanan kepercayaan kita turut dengan pengakuan iman rasuli. 让我们以历代现今和将来的众教会众信徒，我们宣告使徒行经来表明我们的信仰。Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang mendatang sehara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan masuk di dalam persembahan. Minggu ini adalah minggu pertama, seperti biasa kita akan menjalankan persembahan persepuluhan. Ban主节5月1日，为第一主日像通常一样，我们身为上帝的你，而你当尽本分，将施以奉献给上帝的家，请拖入奉献箱。Saudara bisa memasukkan di dalam amplop dan sebentar pulang bisa masukkan ke dalam box persembahan atau bisa juga melalui transfer ya. Kita akan menyanyikan satu lagu, Karena Dia Hidup. 因他活着。Yang berdosa, ya tebusku, mati di salib, kubur kosong, nyatakan Tuhanku hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku ada hari takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup, ku anaknya dipelukannya amat tenang dan senanglah, yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena Ia hidup, sebab Dia hidup, ku ada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup.当我走完人生的路程，面对死亡，痛苦承担，救主为我战胜了死罪，在荣光中我见救主，他是活着，因他活着，我能面对明天。Kita bangkit berdiri ya. 活着，不再惧怕，我深知道。
命充满了失望，只因他活着。Kita masuk di dalam doa persembahan. Ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Kami sungguh mengucap syukur jikalau Tuhan masih memberkati setiap kehidupan kami, kesehatan dan juga usaha-usaha kami semua ya Tuhan. Kami tahu pada saat ini masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan, masih banyak orang yang berada di dalam kesusahan, tapi kami percaya di dalam Tuhan kami semua akan mendapatkan pertolongan dari-Mu. Tuhan memberkati setiap persembahan, sucikan, kuduskan, dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, sekali kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami serahkan pada Chan Musa untuk menyampaikan warta. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, bersyukur siang hari ini kita bisa melakukan ibadah gabungan. Terima kasih untuk penginjil Aisyah yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan juga terima kasih untuk saudara Ferdi Halim yang sudah menerjemahkan, terlebih pianis pendeta Luther Tan yang melayani kita. Ya, biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, gereja kita akan mengadakan gerakan pemuritan keluarga. Ya, mulai minggu depan dan beberapa bulan ke depan, gereja kita akan fokus di dalam topik, di dalam tema tentang pemuritan keluarga. Nah, berharap Bapak Ibu ikut di dalam pemuritan ini. Ya, Bapak Ibu, kami para hamba Tuhan, para majelis, ya rindu sekali Bapak Ibu terlibat di dalam gerakan Shekinah Family, yaitu pemuritan keluarga. Jadi Bapak Ibu, kita nanti sudah ada ketua-ketua untuk kelompok kecil. Nah, ketua-ketua itu yang akan menghubungi Bapak Ibu, dan berharap Bapak Ibu jangan tolak. Berharap Bapak Ibu jangan tolak, atau Bapak Ibu bisa juga mendaftarkan diri. Bapak Ibu bisa juga mendaftarkan diri. Ya, jadi kebaktian 1, kebaktian 2, kebaktian 3. Anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ya teman-teman tunarungu juga kita di dalam satu kehidupan bergereja juga ambil bagian di dalam gerakan pemuritan keluarga ini. Ya, berharap Bapak Ibu, saudara-saudari juga yang ikut beribadah di rumah juga mendukung dan terlibat di dalam gerakan ini. Ya, silakan mendaftar. Silakan mendaftar. Dan gerakan ini akan mulai diadakan minggu depan. Ya, akan mulai diadakan minggu depan. Jadi berharap setiap Bapak Ibu datang beribadah di gereja, setiap Bapak Ibu datang beribadah di gereja, tolong diperhatikan ya firman Tuhan, puji-pujiannya, karena itu baik sekali buat kehidupan kita, baik sekali buat kehidupan keluarga kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, juga tolong dukung di dalam prokes kesehatan ketika Bapak Ibu beribadah di dalam gedung gereja. Ya, GKI Pinangsia sudah membuka semua ibadah-ibadah yang ada, baik kebaktian 1, 2, 3, ya, sekolah minggu, remaja, pemuda, dan juga tunarungu. Jadi berharap Bapak Ibu, saudara-saudari datang beribadah, kita menjaga diri kita masing-masing di dalam prokes kesehatan yang ketat, dan terus kita doakan agar ya virus corona ini tidak bertambah parah lagi. Ya, khususnya untuk Selasa ini, biasa hari Selasa ada PD,
ya, khususnya hari Selasa ini ada PD karena berbenturan dengan liburan Lebaran. Jadi persekutuan doa tanggal 3 Maret itu diliburkan. Persekutuan doa tanggal 3 Maret jam 7 malam diliburkan. Tetapi bila mana Bapak Ibu membutuhkan pelayanan yang mendadak, ada orang sakit, ada kedukaan, silakan menghubungi saya, hamba Tuhan, atau para majelis yang lain. Kami sebisa mungkin akan melayani Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, minggu lalu adalah pekan misi. Minggu lalu adalah pekan misi. Ada lembaran berwarna dadu. Lembaran berwarna dadu yang diberikan kepada Bapak Ibu. Ya. Saya berharap Bapak Ibu mengisinya. Bapak Ibu mengisinya. Ya, jadi misi itu bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi juga dukungan doa ataupun dukungan daripada pribadi Bapak Ibu untuk melayani. Jadi berharap Bapak Ibu, mari kita meresponi bersama-sama di dalam misi pekabaran Injil yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita sedang bermimpi ada satu anak lagi di perumahan Suwana Sutra, Bitung. Kita sedang bermimpi dan mengejar mimpi tersebut. Dan perlu dukungan, perlu kesehatian dari Bapak Ibu, saudara-saudari. Baik dana, baik daya, ya, baik juga beban bersama-sama. Ya, bersyukur tanggal 24 April sudah ada 23 orang dengan nilai 96 juta dana terkumpul. Tetapi masih dibutuhkan 300 juta sekian untuk program misi pekabaran Injil selama 1 tahun ke depan. Berharap Bapak Ibu doakan, dukung akan misi pekabaran Injil ini. Ya, silakan Bapak Ibu tulis lembaran berwarna dadu, di depan juga disediakan. Ya, tulis, doakan, tulis, lalu serahkan ke gereja, ke TU atau ke saya, ke para hamba Tuhan juga boleh. Ya. Ya. Ada yang berulang tahun dalam minggu ini, ya, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, selamat ulang tahun untuk saudara Kiki Cho, adik Kathleen, saudari Fasya, Diaken Dian Wanadi, Ibu Chin Chu Moy, Ibu Susien, Bapak Iwan, Diaken Hendro Sugeng, Ibu Verlani, Ibu Roswita, Ibu Sri Indawati, Ibu Sylvia Argus Cahyadi, Ibu Adinda Reni Sole Roselani, dan saudari Angelina Marisa. Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memberikan salam kepada saudara-saudari seiman kita. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita berputar. Ya, kita berputar. Tuhan memberkati kita semua di dalam persekutuan yang indah sesama anggota tubuh Kristus di tempat ini. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita doakan untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun. Kita doakan untuk bangsa dan negara kita agar lepas dari pasca lebaran ini, ya, negara kita, rakyat kita, warga kita juga di dalam kehidupan yang baik. Ya, dan juga kita doakan untuk gereja kita di dalam program pembinaan Shekinah Family ini. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan bersatu hati, bersyukur karena kebaikan Tuhan terus Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap bagian yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Dan bersyukur juga untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan, Engkau tahu setiap kebutuhan mereka, Engkau tahu setiap permasalahan mereka, Engkau tahu setiap tetesan air mata daripada mereka. Dan biar Engkau Allah yang sungguh penuh dengan anugerah memenuhi setiap kebutuhan mereka. Dan juga mereka boleh bertanggung jawab membangun kehidupan mereka di dalam perubahan yang baik, perubahan yang melakukan kehendak Tuhan, perubahan yang melakukan apa yang sungguh menjadi pimpinan dan juga kemauan Tuhan.
berkati untuk usaha pekerjaan mereka, berkati untuk keluarga mereka, berkati terlebih untuk kesehatan mereka, berkati juga untuk kerohanian mereka. Semakin dekat, semakin percaya, semakin setia kepada Tuhan. Dan kami bersatu hati memohon bersama-sama untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa agar ada kesejahteraan. Kami sungguh memohon ada kepulihan dan juga kesehatan bagi warga seluruh rakyat Indonesia. Terlebih kami memohon bersama-sama ada kesejahteraan yang nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong pemerintah bangsa Indonesia di dalam hikmat bijaksana mengeluarkan kebijaksanaan. Tuhan tolong agar semua rakyat boleh bersatu padu mendukungnya. Dan juga kami bersatu hati menyerahkan gereja kami ya Tuhan. Kami bersyukur ada saudara-saudari yang bersama-sama dengan kami melayani. Terlebih kami juga mau dan rindu memohon agar ada perubahan yang baik, ada perubahan yang sehat, ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupan jemaat GKI Pinang Sia. Tuhan tolong agar melalui program gerakan Shekinah Family, Tuhan pulihkan jemaat-jemaat kami. Tuhan pimpin jemaat-jemaat kami agar bisa melakukan kehendak Tuhan. Berikan kesatuan hati, berikan dukungan dari segenap jemaat ini. Terlebih kami juga bersatu hati sedang mengerjakan misi pekabaran Injil yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong agar seluruh jemaat juga memakai segala kepunyaannya agar boleh mendapatkan jiwa untuk diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau dengar doa kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa puji Allah Roh Pohon selamat sumber berkah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tisiung jeme chiang ni men sin chuan xiang sang ti qing ling shou 祝福。愿耶和华折腹给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今世直到永永远远。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh, kebaktian sampai di sini. Tuhan memberkati.